كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan agama ini hingga hari kiamat. Minta maaf lewat sikit. Saya menggantikan imam besar untuk hadir meeting online, meeting pengurusan pagi. Biasanya dilaksanakan hari Rabu pagi pukul 9 macam tu, dan lazimnya berjalan dalam sejam. Tapi hari ini sebab ada dekat hujung tahun, jadi di perbincangan tu agak lama sikit lah. So kita sudah sampai ke ayat salamun qawlan mir rabbir rahim. Ayat yang banyak emosi yang berlaku pada ayat tersebut. Rupanya itu merupakan salam, ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang berjaya berjaya masuk ke dalam syurga, dan itu merupakan pengiktirafan tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya manusia yang dapat nikmat dikirimkan salam adalah Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Allah berkirim salam, malah malaikat Jibril berkirim salam kepada beliau sewaktu hayat, dan itu boleh dikira pencapaian luar biasa yang dinikmati oleh individu, malah yang dapat tu seorang wanita. So girl power. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya ungkapan berpisahlah kamu pada hari ini, berpisah. Dan di sini kita dapat kita menyedari bahawa inilah perpisahan sebenar yang berlaku antara dua individu. Kalau kita berjaya masuk ke syurga dan seorang lagi masuk ke neraka, dan di situ sebenarnya berpisah sebenar, perpisahan sebenar. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kematian bukannya berpisah, kematian hanya seorang pergi ke alam lain terlebih dahulu. Perpisahan sebenar adalah tatkala kita tidak lagi bertemu dia kerana dia masuk neraka selama-lamanya. Itu perpisahan sebenar. Dan bentuk wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Allah tidak sebut dalam bentuk orang-orang kafir atau orang munafik, tetapi orang mujrim. Orang mujrim ni orang yang melakukan dosa, dan dosa dia itu memberi impak pula pada orang lain. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, iaitu berpisah dari golongan orang yang beriman. Ini adalah tayangan tentang kejadian pada hari akhirat. Yang berkata itu sama ada Allah atau malaikat. Namun lazimnya bila yang dituju tu kepada orang-orang yang mujrim, terutamanya di hari akhirat, lazimnya yang bercakap tu malaikat. Kerana kita menyedari bahawa Allah tak nak pandang, tak nak bercakap, tak nak lihat dan tak nak ambil tahu
pada orang-orang yang tidak beriman. Dan perkataan imtazu diambil dari kata dasar imtiaz. Imtiaz. Yang bermaksud memisahkan sesuatu dari benda yang banyak. Contohnya kalau kita mencari sekam dalam beras. Kan, dan memisahkan antara beras yang elok dengan beras yang tidak elok. Yang tak elok tu sikit je. Yang elok tu banyak. So daripada perkataan wamtazu tu, itu berita gembira kepada kita sebenarnya. Allah asingkan yang tak elok daripada yang elok sekian banyaknya. Wamtazu. Dan dalam dunia manusia bercampur menjalani kehidupan. Kalau kita lihat semua orang, kita tak dapat pastikan sama ada dia itu benar beriman atau tidak. Kerana dia melibatkan apa yang terdapat dalam hati. Tapi begitulah manusia berjenis-jenis perangai dan akidah mereka. Antara mereka ada yang beriman sungguh-sungguh. Dan ada juga yang ada masalah tentang akidah. Jadi peringatan-peringatan semacam ini ada baiknya. Ada yang berhati baik, mulia, dan ada yang berhati busuk. Namun dapat duduk sekali. Oleh kerana di dunia ni masih pada alam yang Allah tidak bongkar semuanya. Kan, so sama ada dia baik hati, busuk hati, itu masih dalam lingkungan perbuatan hati. Lalu kita sendiri pun tak dapat nak pastikan hanya dengan memandang fizikal mereka. Kerana kita langsung tak dapat nak baca hati. Dan ayat ini cerita tentang apakah yang akan terjadi kepada mereka di akhirat. Di dunia mungkin kita boleh duduk sekali, tetapi di akhirat kita akan terpisah. Sekali lagi Allah menggunakan perkataan al-yaum. Pada hari ini, Allah guna perkataan ini untuk mengajak kita membayangkan keadaan itu nanti. Kita semua ramai-ramai akan berada di sana dan kita tidak pasti bagaimana nasib kita. Bayangkan dalam ramai-ramai itu, kita yang dipilih, disuruh untuk memisahkan diri. Wal-iyazubillah. Kita rasa kita okey dah ni beriman. Rupanya ramai-ramai kumpul macam tu. Engkau, Brambus. Wow! Alangkah ruginya waktu tu. Dan itu merupakan penyesalan yang sangat besar. Dan tiada penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan pada waktu itu. Dan kita dah seronok kumpul ramai-ramai ni. Konon-konon nak menjelit dalam grup yang lebih besar. Tiba-tiba malaikat boleh cakap, engkau bukan grup ni. Kau beredar. Berambus. Wamtazul yaum. Ayyuhal mujrimun, wahai orang berdosa. Kan mereka dipisah dari orang beriman kerana mereka orang yang banyak buat dosa. Semasa hidup dulu ikut hawa nafsu, tidak mau ikut wahyu. Nafsu, wahyu. Cantik betul dua you kat belakang tu. Orang Islam bila di mahsyar akan duduk sekali beramai-ramai. Yang kafir tak masuk mahkamah pun. Mereka terus masuk neraka tanpa keluar lagi. Jadi yang dipisahkan hanya orang beriman. Iaitu orang-orang tidak melakukan syirik tetapi mereka buat dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Oh, rupanya penapisan-penapisan itu berlaku berbeza-beza. Mula-mula Allah tapis beriman tak beriman. Yang beriman dikumpulkan satu tempat, yang tak beriman terus masuk terus. Tak perlu tunggu sebab ternyata kau tak ada tiket. Tapi bila dah berkumpul antara orang beriman, ada dalam kalangan orang beriman ini yang melazimi buat dosa. So yang ini kena cuci dulu. Gitu. Sama ada dosa kecil atau dosa besar, tauhid dia sudah betul. Oleh kerana tauhid dia baik, maka dia akan dimasukkan dalam kelompok orang Islam. Tapi kemudian mereka akan dipisahkan kerana orang-orang Islam akan terbagi kepada 3 golongan. Muqarrabin, yang rapat dengan Allah. Mukmin,
yang menerima buku amalan dari tangan kanan, dan yang ketiga adalah orang Islam yang berdosa banyak. Yang golongan ketiga yang banyak dosa itu akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Ini adalah kerana mereka bakal dibersihkan dari dosa mereka. Wow. So, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang mujrim. Dan Allah panggil ayyuha. Ayyuha itu kan panggilan yang lembut dan mesra. Wahai orang-orang mujrim. So, alam a'had masuk makra' baru. Peringatan kepada orang mujrim. Alam a'had ilaikum, bukankah kami telah perintahkan kepada kamu, ya bani Adam, wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, supaya kamu tidak menyembah syaitan, supaya kamu tidak taat kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh dia bagi kamu musuh yang nyata. Dan Allah ingatkan kita tentang perjanjian kita di alam roh dan juga semasa kita di dunia. Berkali-kali, berulang kali kita baca Quran, menemui ayat tentang bagaimana syaitan itu, realiti seekor syaitan. Kan peringatan demi peringatan. Alam a'had ilaikum, bukankah kami telah titahkan, telah beri peringatan. Ahada janji, telah titahkan kepada kamu, wahai anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Tapi kita lalui bila baca surah Yasin, ayat ini terutamanya, kita lalu dengan laju dan pantas tanpa ada sebarang emosi. Sedangkan itu peringatan besar. Bukan kami dah ingatkan? Dan ini kita dah masuk ke peringatan yang kelima. Peringatan kepada orang yang tak nak ingat peringatan. Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Allah telah ingatkan kita tentang syaitan, bukan? Jangan menghambakan diri kepada syaitan. Jangan jadi kawan syaitan. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sehingga kan Allah ceritakan pula bagaimana pertembungan antara Adam dan Iblis seawal penciptaan pertama, dan bagaimana syaitan berjaya menggelincirkan dua orang manusia tersebut. Syaitan yang menggelincirkan, Iblis sudah keluar. Syaitan ini dia punya pengikut-pengikut. Dan tentulah kita tidak pernah berniat untuk menyembah syaitan. Tetapi perkataan sembah itu juga bermaksud menghambakan diri. Bukankah dia bila sebut tentang abdun ataupun ibad ni, dia ada dua cabang. Cabang pertama adalah worship, penyembahan. Cabang kedua adalah slave, pengabdian. Satu penyembahan, satu lagi perhambaan. Sembah dan hamba ni dua cabang yang cukup berbeza. Kita menyembah Allah ada waktu-waktunya. Kita sembah Allah bila masuk waktu solat. Bila kita melakukan ibadah khusus terutamanya. Solat, puasa, zakat, pergi haji. Tapi di luar daripada waktu solat, selepas kita habis solat, kita menjadi hamba. Dan waktu itu kita sedang jadi hamba siapa? Kekal kepada perangai-perangai buruk, kekal menjadi hamba syaitan, atau kita sering menjaga diri, bertakwa, mengakui kita menjadi hamba Allah. So, bila menghambakan diri kepada syaitan, iaitu apa yang syaitan suruh kita buat, kita akur dan kita ikut, itulah maksudnya menghambakan diri kepada syaitan. Malah syaitan dengan mudah menunggang nafsu kita, lalu kita turuti setiap kehendak nafsu itu. So, janganlah buat perkara yang bercanggah dengan wahyu. Kerana kalau berlawanan dengan wahyu sahaja, itu adalah dari syaitan. Dan menjadi soalan seterusnya,
kalau kita tak tahu wahyu, bagaimana kita nak tahu yang perkara kita buat tu bercanggah atau tidak dengan wahyu? Sekarang tengah orang duk sibuk bincang tentang huwa pada qul huwallahu ahad. Lalu ada yang translate huwa tu Muhammad. Dari mana entah dia dapat tu? Betul ada penafsiran daripada ulama terdahulu. Seorang-seorang dia buat penafsiran macam tu. Takkan dengan satu bentuk penafsiran pada satu orang manusia, kita nak nafikan majoriti. Come on. So, macam mana tadi fikir? Tak tahulah. Tapi begitulah. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sangat tidak patut untuk kita taat dan termakan bisikan syaitan kerana dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Surah Yasin. Allah ta'budu syaitan ini diulang banyak kali. Tapi ialah sejauh mana kesedaran kita untuk berhati-hati. Dan bila Allah kata innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata. Lazimnya kita macam mana nak menghuraikannya? Dia adalah musuh yang nyata. So syaitan tu kita tak nampak. Tapi gerak kerja dia sangat obvious. Adakah kita sembah syaitan? Tak, kita tidak sembah syaitan. Memang taklah sampai ke sudah. Tapi bisikan dia kita ikut. Kita puja syaitan tu bermaksud kita ikut bisikan dia. Apa saja dalil yang bukan dari Quran, hadis ayat atau perbuatan dari sahabat, dalil itu dipanggil dalil hawa nafsu. Dan dalil nafsu dari bisikan syaitan juga. Kan apabila kita bagi nasihat pada mereka, buat amalan yang tak betul, apa hujah mereka? Takkan tok guru aku masuk neraka? Takkan Allah tak beri pahala sedang kita buat benda yang baik? Amalan ni kena jelas dasar dia dari mana. Bukan main ikut-ikut. Itulah kes qul huwallahu ahad tu. Huwa tu dapat dari mana kata Nabi. Sedangkan dari sudut tata bahasa Arab menyimpang. Menyimpang. Qul tu dia ada dhamir. Qul tu ada kata ganti nama. Dan qul tu merupakan fi'il amar. Ada kata ganti nama. Qul sebut begini. Siapa kata ganti namanya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamir tu tersembunyi. Dhamirnya apa? Huwa. Katakan siapa? Muhammad. Engkau kena sebut macam ni Muhammad. Huwallahu ahad. Huwa dia. Itu dhamir yang jelas. Dhamir sya'n. Dia. Siapa dia ni? Allah. Tapi dia boleh translate huwa tu Nabi. Dahlah tak nak sebut panjang-panjang lah. Tapi apa pun moga Allah terima. Allah buka pintu hidayah kepada kita semua. Tidak perlu berbalah panjang-panjang. Benda menjadi fundamental kepada kita. Bagaimana melihat ayat Quran itu perlu disampaikan dengan penuh rasa tanggungjawab. So, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Berapa jelas syaitan ni? Berapa jelas tindak tanduk syaitan? Cuba tengok surah Yusuf. Cuba buka surah Yusuf. Allah mulakan surah Yusuf itu dengan tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat kitab Al-Quran yang jelas, yang menyatakan kebenaran. Mubin. Itu ayat pertama. Dan cuba tengok ayat kelima.
Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebagaimana jelasnya Quran, begitu juga Allah jelaskan tentang tindak tanduk syaitan. Dan kalau kita dengan Quran pun samar-samar, macam mana kita nak kenal tindak tanduk syaitan tu? Menjadilah samar-samar. So benda pertama kalau kita nak tahu syaitan punya tindak tanduk tu jelas atau tidak, pastikan Quran benar-benar jelas depan mata. Baru kita dapat bezakan, okey, ini tidak selari dengan kehendak Quran. Ini tidak selari dengan kehendak sunnah. Oh, ini yang Allah sebut sebagai bisikan syaitan tu. Dia membisik, menghasut, mempengaruhi agar jauh daripada jalan-jalan hidayah. Itu bentuk dia, inna syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh dia bagi kamu musuh yang sangat nyata. Wa ni'buduni. Dah kalau tidak menyembah syaitan, apa yang perlu kita buat? Wa ni'buduni. Sembahlah Allah. Sembah hanya Allah. Wa ni'buduni. That you worship only me. Hendaklah kamu menyembah daku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Lagi sekali Allah tidak nyatakan destinasi, tetapi Allah nyatakan perjalanan. Hadza siratum mustaqim. Destinasi kita sepanjang hidup ini adalah berjalan menuju Tuhan. Dan kita tak mungkin akan sampai destinasi selagi kita tak mati. Jangan pernah berpuas hati dengan apa yang kita lakukan dan laksanakan. Jangan pernah menganggap, okey, aku dah sampai dan aku perlu berehat. Tak, waktu berehat belum sampai. Sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan. Wa ni'buduni, sepanjang tempoh itu berjalan terus. Hadza siratum mustaqim. Berjalan terus memperbaiki diri, mendaki dengan lebih tinggi. Dan sepanjang pendakian tu jangan sekali-kali tinggalkan perasaan yang kita ini hamba kepada Allah. Wa ni'buduni. So sepanjang perjalanan itu Allah nak kita merasa hamba. Menyembah hanya pada Allah dan sentiasa merasa hamba. Wa ni'buduni, kita hanya sembah, puja dan ibadah serta merafakkan doa hanya pada Allah sahaja. Lalu bagaimana mengangkat doa tu? Dengan cara yang Allah ajar. Jadi kenalah belajar Quran untuk kita tahu bagaimana caranya. Lihatlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut satu persatu dan selebihnya diajar secara praktikal oleh Nabi melalui hadis baginda. Wow. Itu dia cara dia. Itu dia cara beragama. Tak ada cara lain. Hadza siratul mustaqim. Allah suruh kita menghambakan diri kita kepadanya. Dan sekarang Allah beritahu, ini jalan yang lurus. Maknanya jalan yang lurus adalah jalan yang menghambakan diri kepada Allah. Jalan yang lurus adalah jalan yang memperhambakan diri kepada Allah. Maka inilah antara tafsir bagi ayat suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Ibadah kepada Allah, sembah Allah, itulah jalan yang lurus. Hadza siratal mustaqim. Tiap kali kita solat tu, minta tunjuk jalan yang lurus, minta tunjuk jalan yang lurus. Apa jalannya tu? Hadza siratal mustaqim. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Allah jawab. Dan ini penafsiran kepada suratul Fatihah tu. Sembah, ibadah, doa, puja hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Itulah jalan yang lurus. Kan? Tak perlu nak puja keris keramat.
tiap malam Jumaat diasapkan, bubuh kemenyan sikit, letak kapur barus, letak limau purut, dimandikan keris. Apa benda ni? Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Kan jangan kita sangka sembah berhala saja yang tidak boleh. Kerana ramai yang rasa itu saja penyembahan yang salah. Mereka menyangka bahawa mereka tak buat penyembahan yang salah. Padahal banyak je orang kita yang buat benda-benda yang salah atas dasar tidak tahu dan tidak mahu ambil tahu. Ustaz, Percaya, yes. sepatutnya kalau jalan yang lurus tu dijelaskan lagi oleh surah An-Nisa ayat 69, iaitu golongan syuhada, golongan para anbiya, para syuhada, para siddiqin, syuhada dan solihin, kan Ustaz sebenarnya? Betul. Jadi sepatutnya jalan lurus tu kita kena follow orang-orang yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69 ni lah. Bukan follow benda-benda yang kita tak pasti. Betul. Kita dah ada role model untuk diikuti. Cuma barangkali role model itu gaya hidup dia kita tak suka. Sebab tu kita tak nak ikut. Role model itu kita tak nampak dia hidup tu macam mana. Malah ialah kita nak tengok contoh orang hidup. Nak tengok contoh orang hidup. Siapa yang kita boleh follow sekarang ni? Orang yang hidup, siapa? Yang kita boleh ikut cara dia hidup, yang menepati sunnah. Kita takkan boleh namakan satu orang individu. Tetapi kita boleh ikut part and parcel. Part and parcel. Bukan juga merujuk kepada individu, tapi mungkin bagaimana dia faham agama ini. So, saya pernah diberi nasihat oleh kawan-kawan yang lebih senior. Antaranya sekarang dia jadi pengarah politeknik dekat Kukup. Dia kata, dalam kita beragama ini, kita tak boleh nak taksub hanya pada satu aliran. Kerana sudah bercampur aduknya kebaikan itu pada banyak aliran. Jadi, apa kata kita ambil pendekatan semacam ini? Berkaitan dengan ibadah, tolong tengok penjelasan-penjelasan orang-orang yang dipanggil sebagai Wahabi ini. Ini ibadah yang kita nak buat untuk Allah. Bukan ibadah ramai-ramai, tak, ibadah yang kita nak buat untuk Allah. Sebab orang-orang yang dipanggil Wahabi ini, mereka sedaya mungkin mencari dalil yang jelas datang dari Nabi. Dan kalau untuk tujuan dakwah, tadi ibadah peribadi, untuk tujuan dakwah, cuba tengok orang-orang rakan-rakan kita yang mewakafkan diri dia untuk keluar 3 hari, 40 hari semata-mata nak jumpa orang sebut, kenalkan kalimah tauhid. Kenalkan Allah itu Esa. Siapa? Orang-orang tabligh. Dari sudut kita nak dakwah pada orang, cuba tengok pendekatan mereka buat macam mana. Tapi dari sudut kemasyarakatan, kita perlu lihat pula kelompok-kelompok lain. Dakwah non-Muslim kena lihat kelompok lain. Sebab setiap satu kumpulan ini, dia ada benda yang kita boleh tiru. Benda baik yang kita boleh tiru. Yang tak boleh tiru tu tak payahlah ikut. Tak payah bincang. Kita nak lihat apa yang baik. Sebab syaitan akan lebih suka menghias kumpulan yang kita favor saja. Syaitan akan nampakkan grup kita sebagai indah dan cantik. Grup orang lain sebagai buruk dan membosankan.
Cuba jadi neutral. Melihat semua kumpulan ini ada manfaat dan ada faedah yang kita boleh ambil. Kerana yang bakal berhadapan dengan Allah nanti kita, bukan mereka. Kita yang bertanggungjawab berhadapan dengan Allah. So, hadza siratum mustaqim. Jangan tiru orang lain, jangan tiru benda yang tak elok. Ambil yang elok, ambil yang baik. Ya, dalam surah Nisa Allah sebut ahli tafsir menyebut tentang antara lain penafsiran ihdinas siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mengapa mereka mendapat gelaran-gelaran itu? Pokok pangkalnya adalah mereka semua bersetuju untuk menyembah Tuhan yang satu. Mereka tak boleh dapat siddiqin, gelaran siddiqin kalau gaya hidup mereka ikut hawa nafsu. Mereka tak mungkin boleh dapat gelaran syuhada kalau perjuangan mereka untuk dunia. Mereka tak mungkin menambah baik perilaku, perbuatan, akhlak diri melainkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah rakan yang paling baik. Mereka itulah teman yang paling baik. Ulaika rafiqa. So walaqad adalla minkum jibillan katsira. Tak nak sembah Allah ni. Kan wa ni'buduni. Untuk menyembah Allah, bukan saja sembah tetapi memperhambakan diri kepada Allah. Jadi benar-benar hamba ni rupanya itulah menjadi main target oleh syaitan. Kita mungkin tak ada masalah untuk solat dan beribadah. Tapi kita ada masalah berada di luar solat. Dalam solat kita boleh berbaris beratur bersaf dengan sangat cantik. Malah masjid kita siap ada garis saf yang lurus. Kadang tak ada garis saf yang lurus pun kita boleh dengan automatik masuk saf, pastikan saf tu lurus. Tapi cuba tengok parking kereta hari Jumaat. Yang lurus tu dalam saf je. Kat luar compang perenang. So bila jadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang sebenar. Berdisiplin dalam solat dan di luar solat. Kalau dalam solat kita boleh patuh kepada arahan satu ketua, kenapa di luar solat susah sangat nak ikut SOP? Kata boleh patuh arahan satu ketua. Walau mungkin bahasanya itu hanya guna satu bahasa. Bayangkan dalam solat, imam hanya menggunakan satu arahan untuk berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Tak ada arahan lain. Hanya menggunakan kalimah Allahu Akbar. Allah lebih besar. Pendapatmu tidak terpakai dalam solat. Hanya arahan daripada imam terpakai. Launganmu dalam solat tak terpakai. Hanya satu laungan. Allahu Akbar. Berpindah rukun. Kecuali daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Why? Itu adalah kisah dia. Kan Abu Bakar mengharap untuk kekal dapat takbir pertama. Tapi pada hari itu dia terlambat. Dia pergi berdoa. Agar ya Allah jangan aku pernah terlepas takbir pertama bersama dengan Rasulullah. Pengharapan Abu Bakar terus pada Allah. Dan beliau sempat untuk dapat takbir pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat rukuk sama-sama. Tak terlepas rakaat pertama.
maka Allah bagi wahyu pada Nabi. Bangkit daripada rukuk tersebut, Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah. Allah mendengar orang yang memuji. Siapa? Abu Bakar. Tapi arahannya setiap peralihan rukun tu, Allahu Akbar. Askar tak macam tu. Tapi kenapa di luar solat kita sukar nak dengar arahan? Kerana apa? Ada campur tangan syaitan. Tu yang Allah kata, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan jibilla, bergunung manusia. Sangat ramai. Katsira, jibilla tu asal perkataan jabal, bergunung. Ada satu hadis qudsi, Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, wahai Adam. Ini diperintahkan kepada siapa? Nabi Adam. Wahai Adam, keluarkanlah 99 dari setiap 1000 manusia dan humbankan ke dalam neraka. 1 dari 1000 yang dimasukkan ke dalam syurga. Berdoalah kita sebahagian dari yang dimasukkan dalam syurga. Wahai Adam, keluarkanlah 99 dari setiap 1000 manusia. Humban ke dalam neraka. Wui! Perkataan jibillah diambil dari kata dasar jabal yang bermaksud gunung. Punya ramai manusia tidak beriman. Sampaikan diibaratkan mereka menggunung tinggi. Kan disebut pada awal surah ini, ayat yang ke-7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Itu Allah kata walaqad adalla minkum jibillan katsira. Banyak yang berjaya disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu taqilun. Sampai ke tahap macam tu pun kamu masih tak nak berfikir. Wahai kafir Quraisy, sampai ke tahap macam tu Allah bagi punya ramai manusia yang sesat, disesatkan oleh syaitan. Itu pun kamu tak nak berfikir. Kenapa tak nak berfikir bahawa syaitan itu musuh yang sebenar? Dan jika kita buat suatu ibadah bukan dari Allah, itu datang dari bisikan syaitan. Wow. Masalahnya ramai tak nak berfikir. Ramai berfikir bukan bermaksud kita argue. Orang yang datangkan bawa certain amalan. No. Kita cuma fikirkan dia dapat daripada mana amalan ni. Saya baru dapat semalam dalam grup WhatsApp family. Dia sebut pasal salamun qaulan mir rabbir rahim ni. Cuma lagi tunggu. Saya tak bagi respon apa-apa lagi pada orang yang memviralkannya tu, menghantar dalam grup family. Dia hantar video pasal amalan. Salamun qaulan mir rabbir rahim, sebut sekian-sekian kali, korang confirm tak sakit. Mana entah. Tapi nantilah. Tapi bentuk macam itulah, ya Allah. Itu yang as simple as cuba soal balik, daripada mana dia dapat tu? Tu je. Afalam takunu taqilun. Betul ke Allah suruh macam tu? Sesimpel itu ke kita nak kekal sihat?
Atau desperate sangat ke kita nak sihat sehingga kita perlu tunggang ayat Quran untuk kepentingan diri semata-mata engkau tak nak mati, engkau nak sihat selamanya. Macam tu ke? Janganlah begitu. Afalam takunu ta'qilun? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hanya bayangkan tuan-puan, hanya kerana kita tidak berfikir, Allah janjikan ini jahannam allati kuntum tu'adun, yang selalu kamu diberi peringatan dan ancaman berkaitannya. Kan dahsyat tu. Apa kesalahannya? Tak berfikir. Kesalahan hanya tidak berfikir. Dan bila tidak berfikir, lantas kita melakukan perkara yang Allah tak suka. Ustaz, maaf mencelah. Yang ta'qilun tu maksudnya Allah masukkan yang kita ni tak berfikir apa yang Allah kehendaki melalui apa yang kita baca, Ustaz. Maksudnya macam tadi kan yang salam qaulun min rabbir rahim tu kan. Tapi mana kita salah guna interpretasi surah tu ke, Ustaz? Maksudnya ayat tu lah apa? Ta'qilun tu, perkataan ta'qilun tu. Okey. Maksudnya Saya cenderung untuk memahami tidak berfikir di sini ni adalah bila kita dipengaruhi syaitan. Dia masih terikat dengan syaitan tu. Bila kita dipengaruhi bisikan syaitan itu, kita tak guna ke fikiran kita untuk cross check, semak dan imbang dengan Quran, dengan hadis. Problem adalah kita dapat satu amal dan kita tak ada input dari Quran. Sebab tu kita tak boleh nak semak dan imbang. Pengetahuan kita terhadap Quran tu tak ada. Dan tidak membantu kita dalam proses berfikir tu. Lantas, apa saja yang datang, kita anggap inilah ajaran yang sebenar. Sedangkan bukan. So, proses ta'qilun bukan sekadar tidak berfikir tentang Quran, tetapi proses ta'qilun adalah bila datang hal-hal berkaitan dengan amal ibadah atau muamalah, cara bertindak, cara berfikir, kita tak ada input dari Quran. Malah kita menjadikan apa yang syaitan datangkan itu, inilah yang jelas dan nyata. Bentuk macam tu. Ustaz, Yes. maaf saya mencelah juga Ustaz. Saya nak tanya Sila. tentang ta'qilun ni Ustaz. Ada tak dalil yang mengatakan contohnya setiap kali lepas kita solat kita kena tahlil beribu-ribu kali Ustaz. Itu adakah dalil dari Al-Quran yang menyatakan satu amalan tu yang perlu dilakukan seperti tahlil beribu-ribu kali? Dengan tahlil yang kadang-kadang saya rasa saya tak dengar pun sebutan tu seperti la ilaha illallah sebab dah terlalu laju Ustaz kan. So adakah itu satu amalan yang betul ke ataupun amalan yang diikut tarikat ke ataupun amalan yang diguna oleh ulama-ulama? Sebab saya pernah bertanya, ini nak minta pendapat Ustaz lah ya. Sebab contohnya macam saya rasa kebanyakan kat sini pun kita sedang memperbaiki diri kita dengan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Sebab tu kita pergi pada kelas-kelas tadabbur, kelas tafsir, betul Ustaz? Tetapi ada golongan pula yang lebih kepada ibadah. So jadi saya ditegur, dia kata seolah-olah macam kita ni dah tua, so kita kena banyak buat ibadah. Tapi saya kata ibadah saya nak pegang dua saja, iaitu mesti ikhlas kerana Allah dan mesti ittiba' Rasulullah. Itu yang saya pegang. Kemudian dia kata saya ni sibuk-sibuk dengan asyik ittiba'. Seolah-olah saya ni Wahabi. So jadi Ustaz, jadi kita confused. Jadi kita takut nak bercakap dengan orang yang pada saya mungkin orang ni macam Ustaz cakap tadi lah, dia hanya beribadah tanpa cuba memahami Al-Quran tu tadi. Macam salamun qaulan min rabbir rahim. Mungkin ada orang baca 3 kali, 7 kali, banyak kali dan jadikan itu sebagai zikir juga. Contoh macam ada kawan cakap dia jadikan ya barik tu zikir buat. Macam seorang prof yang pernah gunakan Asmaul Husna tu kan. So jadi
akhirnya benda tu tak betul Ustaz kan. So jadi bagaimana pandangan Ustaz? Jadi kita ni nak berdakwah tapi kita jadi takut Ustaz sebab saya pun tak setujulah sebab banyak nama yang disebut tu, contoh ada tokoh-tokoh yang tadi Ustaz kata jangan kita ni mengikut orang tu kan. Kita bukan nak ikut grup tu, kita bukan pun sebab kita bias to that group, bukan. Tapi setiap yang saya ikut ni saya rasa bukan satu guru tapi banyak guru. Kemudian mereka ini bercakap pasal dua tadi tu lah, pasal dua benda tadi tu, ikhlas dan ittiba' Rasulullah. Saya pernah juga macam Ustaz cakap tadi tu dengan seorang ustaz, saya beritahu tentang dua ni, kemudian kata Abi nak cakap ulama'-ulama' yang sebelum ni buat ni semua ni tak buat benda tak betul ke? Macam Ustaz cakap tadi lah kan. So jadi kita jadi takut Ustaz. So minta pandangan Ustaz lah sebab kita tengah belajar ayat ni kan. Jadi adakah kita ni berfikir dan mereka tak berfikir? Adakah kita terlalu memikirkan sehingga kita melupakan ibadah? Wallahualam. Okey. Terima kasih kerana bertanya. Ada dua benda yang Allah sebut dengan jelas. Bila berkaitan dengan amal, bila berkaitan dengan amal, Allah nak kita buat ahsanu amala. Macam grup ni lah kan, grup ahsanu amala. Bila berkaitan dengan amal, Allah nak kita buat ahsanu amala, amal yang lebih baik. So lebih baik tu bermaksud bukannya kuantiti tetapi kualiti. Bukan kuantiti tetapi kualiti. Tetapi bila melibatkan zikir atau ingatan pada Allah, Allah suruh buat, Allah nak kuantiti. Bila zikir, Allah nak kuantiti. Wa zakarallahu zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak mungkin. Ingatlah Allah sebanyak mungkin. So sebanyak mungkin ni berapa banyak? Unlimited. Sebanyak mungkin. So lepas solat nak buat apa? Terutamanya selepas solat subuh. Nabi melazimi untuk tahlil la ilaha illallah. Sebut tahlil la ilaha illallah. Nabi melazimi, dan biasanya apa yang Nabi buat tidak pernah melampau lebih daripada 100 kali. Contoh istighfar, Nabi buat tak lebih dari 170 kali. So bila dia claim kena buat 100,000, kena buat 70,000, yang suruh buat 70,000 ni siapa yang suruh? Kalau dia kata ulama terdahulu, sebut nama dia. Siapa? Ulama terdahulu itu siapa? Dia dapat dari mana? Kalau terbukti benar dia dapat daripada Nabi, turun kepada sahabat, saya willingly untuk ikut. Problem is, angka-angka ni pun, dia pun tak tahu sumber ni dari mana. Malah, lebih parah, Allah tegur secara direct dalam surah Kahfi. Berkaitan dengan angka. Berapa ramai orang tidur dalam gua? Allah kata saya quluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Nanti akan ada golongan yang akan sebut, oh yang diorang 3 orang, yang keempat anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan mereka sering kata ada 5 orang yang ada 4 orang yang kelima adalah anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan ada yang kata 7 orang yang ke-8 anjing. Dan Allah tutup ayat itu dengan cara macam mana? Qur rabbi a'lam bi'iddatihim. Sebut begini wahai Muhammad, Tuhanku lebih tahu tentang bilangan mereka. So kalau selepas solat tu tujuan kita nak zikir pada Allah, zikirlah dengan betul.
Kan kadang bila kita tahlil, la ilaha illallah, sebab nak mengejar 100,000 dan kita tak cukup masa dalam tempoh 1 jam, sebab nak pergi kerja, nak zikir 100,000. Lalu apa yang kedengaran dalam kalimah la ilaha illallah tu? Lahu, 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 lahu. Itu je. Adakah itu zikir yang sebenar? Atau zikir ni adalah ingatan? Setiap kali kita sebut la, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Pernah dengar nama Profesor Madya? Profesor ke doktor? Dr. Hasnan Kasan. Saya rasa semua pernah dengar. Dia mengajar saya untuk ucapkanlah tasbih selepas solat itu dengan sekali tasbih, sekali bernafas. Kita nak tasbih 33 kali ni, kan? Kita sebut macam mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Satu nafas 15 kali kita sebut. Yang kita sebut ni tasbih untuk Tuhan. Bukan lip service. Sekali ucap subhanallah. Dan waktu ucap tu apa yang kita rasa? Maha suci Allah. Bagaimana perasaan kita ni menyucikan Allah waktu kita tengah sebut tu? Apa yang kita sucikan? Apa yang kita faham dalam pada kita ucapkan Maha suci Allah? Apa yang kita faham? Apa yang kita rasa? Selagi tak sampai rasa tu, jangan pergi ke perkataan seterusnya. Waktu kita sebut Alhamdulillah, apa yang kita syukuri? Selagi kita tak rasa syukur tu, jangan sebut perkataan seterusnya. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah, pagi tadi aku dapat bangun, ya Allah. Alhamdulillah, aku bangun dengan sihat, ya Allah. Alhamdulillah, nikmat-nikmat-Mu sangat banyak, ya Allah, tak tersebut dan tak terungkap. Alhamdulillah, isteri aku masih hidup, ya Allah. Alhamdulillah, aku masih sempat nampak anak aku tadi, ya Allah. Sebutlah satu-satu. Kita dikejar siapa ni? Sehingga kan semuanya, kalau 33 tu, sekali nafas. Siapa yang ajar macam tu? Dan kita sedang bercakap dengan siapa? Lalu, kalau dia kata, oh inilah amalan ulama terdahulu. Pertama, nak tahu ulama mana. Yang kedua, ulama tu ke nanti yang akan soal kita di hari akhirat akan tanya, kenapa engkau tak lengkapkan 100,000? Aku nak bagi pahala ni. Kenapa engkau tak lengkapkan 100,000? Ulama tu ke, di tangan ulama tu ke yang akan beri ganjaran dosa pahala pada kita? Atau Allah Subhanahu Wa Taala? Sekarang kita sedang berhubung dengan siapa? Dengan ulama tu atau dengan Tuhan? Ternyata kita menjadikan ulama itu sebagai perantara kita dengan Tuhan. So kalau tak ikut jejak ulama tu, seolah-olah Tuhan tidak terima apa yang kita buat. Begitu ke cara kita berfikir? Afala ta'qilun? Kan tak fikir ke? Dah jadi syirik lah Ustaz. Yes. Allahu Akbar. Sebenarnya perkataan taqilun tu pun fi'il mudhari' yang yang kita perlu sentiasa fikir. Benda tu bukan fikir pada satu ketika tu saja sebenarnya. Ya Allah, masya-Allah. Betul Ustaz, sebab semalam peristiwa ni berlaku, ada tetamu datang. Jadi kan wallahi Ustaz, saya rasa saya tak setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi sebab tetamu Ustaz kan, jadi saya pun raikan dan saya boleh tertidur Ustaz bila dia bertahlil tu. Saya sungguh tertidur. Aduh. Tu jadi saya nakkan penjelasan sebab saya tak berani nak cakap dengan isterinya, tapi pada saya rasa macam sebab saya tak dengar kalimah la ilaha illallah. So macam saya cakap tadi, bila dah laju dia dah la macam tu kan. Jadi saya macam Allahu Akbar. Saya rasa apa ni? Jadi memang dia saya buat apa sebenarnya?
Saya pun tak tahu apa yang dia buat, tapi saya belum habis lagi. Bila saya terjaga belum habis lagi. So jadi saya rasa alhamdulillah lah saya dapat penjelasan daripada Ustaz hari ini. Dan panjang Ustaz cakap tadi, mereka, saya pernah juga disuruh masuk satu tarikat dan dia kata kita perlu bertarikat sebab kita kena ikut ulama-ulama ni supaya nanti kita nak ulama ni boleh tolong kita di sana. Tapi apa yang saya belajar, macam Ustaz cakap tadi, adakah ini perantaraan, dan apa saja yang di perantaraan antara kita dengan Allah, seolah Allah itu terlalu busy, betul tak Ustaz? Sedangkan Allah tidak memerlukan perantaraan. So di situ dah berlakunya tadi syirik yang tersembunyi, syirik kofi, betul tak Ustaz? Betul. Tapi saya takut nak cakap Ustaz. Sebab saya nak menjaga hati orang. So macam mana tu Ustaz? Okey. Saya juga melalui pengalaman-pengalaman yang macam tu. Apa yang saya buat, saya tak join, saya jauhkan diri daripada mereka. Dan jadi problem utama bila yang terlibat tu adalah ahli keluarga kita. Saya 10 orang adik-beradik, saya anak ke-8. Bayangkan kalau yang buat tu kakak ataupun abang yang lebih tua. So waktu saya muda dulu, memang saya geram dan nak cakap. Tapi bila memikirkan balik, kalau aku cakap akan pertama level gap umur tu jauh dan rasa hormat pada keluarga tu tinggi. Daripada berbalah, baik kita senyapkan. So from time to time, bila saya aktif dengan tadabbur ni, lama kelamaan ahli keluarga saya mula nak dengar tadabbur dari adik dia. Dan dalam sesi tadabbur dalam keluarga ini, saya selitkan maklumat-maklumat yang dalam bentuk pencerahan semacam ini. Dan rupanya kesan daripada tadabbur itu, mereka mula berubah. Mereka mula berubah. Maksudnya hati sudah mula cuba nak faham Islam, nak faham Quran, dan mula nampak bagaimana sebenarnya Quran itu boleh membetulkan cara kita berfikir. So caranya mungkin sekarang Allah tak tunjuk lagi jalan, tapi melalui kita cuba faham Quran dan cuba kongsi dengan keluarga. Lama kelamaan mereka rasa, oh macam ni. Tanpa perlu kita tegur yang kau buat dulu tu salah. Tak perlu pun. Tapi lama kelamaan mereka sedar sendiri. Dan selepas daripada itu, apa saja yang mereka nak buat, dia akan tanya, Imam, macam mana? Yang macam ni okey tak? Ada tak Nabi pernah buat macam ni? Mereka sendiri automatik. Instead of kita terus pergi menyerang kubu pertahanan mereka, itu akan lebih memporak-porandakanlah keluarga. So betul, Kak Nurhalina sangat betul, tak guna berdebat untuk menguruhkan keadaan. Apa yang perlu adalah kita tunjuk side kita pula. Kita tadabbur, berkongsi dengan mereka, tapi tanpa terus menyerang apa saja amalan-amalan mereka. Sebab kalau kita serang, diorang akan mempertahankan ego. Terutamanya ialah level kakak dan abang. Dan saya sangat bersyukur mak saya. Mak saya sudah mula mencintai, nak dengar apa lagi tadabbur seterusnya. Ialah level orang-orang lama, orang-orang tua kan. Kadang ada dia masih lagi terikat dengan fahaman lama. Dan saya pun cari macam mana nak tegur, nak betulkan. Ialah level mak. Jadi bila dalam kuliah-kuliah dan dia berkesempatan untuk tinggal dengan saya dah sebulan 2 bulan ni, dan dia tengok anak dia duk busy tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, ada kuliah, ada kelas tadabbur. Setiap kali sesi tadabbur dia akan tanya, bila lagi tadabbur yang Yasin hari tu mak nak dengar. Kemudian ada grup pula yang buat surah Mulk, bila lagi tadabbur surah Mulk tu mak nak dengar. Lainlah, biasanya mak baca surah Mulk ni, mak punya perasan untuk murah rezeki. Oh, rupanya lain.
tanpa pun kita berniat nak tegur dia. Tak, kita bukan niat nak tegur dia. Kita bukan niat nak betulkan dia. Tapi melalui perkongsian-perkongsian tu, dia dengar dan rupanya ada sesuatu yang dia dapat manfaat. Kita tidak pun niat untuk nak betulkan mak aku. Tak. Tapi semata-mata kita nak berkongsi. So saya rasa bentuk macam tu lebih mendamaikan. Ya Ustaz, memang tidak ada pada saya tak menegur pun, tapi cuma saya berdoa saja. Kemudian bila kita balik pada ayat yang tadi tu, tak kilun tu Ustaz, maknanya orang-orang sekarang ni, satu, mereka tidak ada ilmu Ustaz. Kedua, mereka tak mau berfikir. Mereka hanya melakukan ibadah tanpa berfikir sebagaimana orang-orang yang sesat dalam Al-Quran dan surah Al-Fatihah. Betul Ustaz? Orang-orang Nasrani. So I think daripada berfikir, baik kita just follow the flow. Betul tak Ustaz? Itu pemikiran lah. Berfikir juga lu tu Ustaz kan. They have set their mind, just follow the flow. Instead of you think menyusahkan nak masuk kelas tadabbur lah, nak faham Al-Quran lah. Itu yang saya nampak lah Ustaz. Wallahualam. Okey. Saya pula cara pandang saya macam ni. Apa yang puan sebut tu betul. Tapi saya memandang macam ni. Bila Allah kata mereka tidak berfikir, la ta'qilun, bagi saya mereka tak ada cukup maklumat tentang Quran. Mereka tak ada cukup maklumat tentang Quran. Contoh macam ni lah. Kenapa bila kita dapatkan petua-petua tentang kencing manis, tentang darah tinggi, malah berkait dengan COVID-19 ni, keluar pula masih ada petua-petua tentang petua orang dulu makan habatus sauda, buat macam ni akan boleh relief lagi COVID-19 tu. Kenapa masih keluar petua-petua macam tu? Sebab bagi mereka itu sahaja maklumat yang mereka ada tentang teori pernafasan yang mereka tahu. Bayangkan kalau mereka didedahkan dengan maklumat-maklumat kedoktoran moden. Dah tentu itu akan membuatkan mereka menggunakan daya takkulan dan pemikiran ke arah lebih baik. Kalau dia tak ada maklumat tentang Quran, macam mana proses berfikir tu nak bermula? Bukan kerana mereka tak nak fikir, tapi tak ada maklumat yang tepat tentang Quran. Selama ini, Quran bagi mereka adalah bacaan. So generasi kita ni lah yang akan melahirkan generasi seterusnya yang mula nak faham Quran dengan cara yang sepatutnya. Saya berfikir macam tu lah. Sebab tu, sampai ke tahap kakak saya dekat Kelantan tu, dia merancang untuk belikan mak handphone baru yang boleh dengar Imam Masjid Negara tadabbur. Sampai macam tu. Aduh, saya rasa sangat kerdil, terutamanya bila depan mak lah. Tapi bila rasa terharu bila mak sendiri boleh ulang balik benda yang kita cakap dalam kuliah. Saya rasa ya Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa mak saya melalui apa yang saya kongsikan, dan manfaat itu dapat dirasai oleh mak saya sendirilah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Yes, sila. Saya ada satu pencerahan lah saya nak mohon. Sebab benda ni saya pun kadang-kadang confused jugalah. Macam saya ni memang ada dulu memang, dan sekarang ni berjaga-jagalah, memang ada macam penyakit kronik lah, macam kanser lah katakan. And then at that time saya selalunya adalah orang nasihat saya, dia bagilah ayat-ayat dan sebagainya, petikan-petikan kan, dia suruh amal. Tu mula-mula saya amal jugalah. Tapi lah saya fikir, saya pun tak pasti daripada punca-punca tu datang daripada mana. Jadi saya rasa lebih baik saya mengaji je Al-Quran tu hari-hari, saya kata. Tu saya rasa sebab Al-Quran pun
kita tahu dia kalamullah. Bagi saya dia memang orang kata dia mukjizat. Jadi saya tak pasti yang petikan-petikan yang diorang bagi kepada saya tu, saya tak tahu mana punca dia lah. Jadi adakah betul tindakan saya tu, Ustaz? Okey. Saya rasa tindakan Puan sangat tepat. Bila Allah kata Quran itu syifa. Maksud syifa ni dia tidak tidak terhad kepada hanya penyakit tertentu, tak. Seluruh penyakit memberi memberi tindak balas yang baik. Quran ini akan memberi tindak balas yang baik terhadap apa jua penyakit. Cumanya bila orang kita kan sangat prihatin dan dia suka share ayat-ayat Quran yang dirasakan dalam ilmu dia, dalam dia punya khazanah ilmu, dirasakan itulah ayat yang sesuai untuk penyakit ini. Dulu waktu mula-mula kami terlibat dengan Tadabbur Center ni dengan Dream Team, saya ada baca satu petikan yang menakjubkan. Keseluruhan petikan tu saya dah lupa, tapi ada berkaitan dengan ubat-ubat ni. Maksudnya ada orang kita yang menganggap hanya satu ayat itu dianggap bakal menghasilkan kuasa magic untuk menyembuhkan. Sedangkan Quran bukan berfungsi begitu. Quran, fungsi utama dia adalah merawat penyakit hati. Bukan penyakit fizikal. Merawat penyakit hati. Kalau Quran merawat penyakit fizikal, kalau Quran berfungsi merawat penyakit fizikal secara langsung, dah tentu antara orang yang layak dapat Quran adalah Nabi Zakaria, isteri dia mandul. Atau Maryam kerana melahirkan Isa. Atau Nabi Ayub dapat penyakit fizikal. Tapi Quran diturunkan kepada Nabi SAW yang kita tahu Nabi tak ada penyakit fizikal pun. Kan? Quran tujuannya untuk merawat penyakit hati. Sebab tu datang Fir'aun yang ada penyakit hati. Qarun yang ada penyakit hati. Kaum Nuh yang ada penyakit hati. Quran datang untuk merawat penyakit hati. So, bila hati sudah dirawat, apa rawatannya? Kenal Tuhan, ingat Tuhan. Bila penyakit hati ini dirawat, kenal Tuhan, ingat Tuhan. Dan dengan kita rapat dengan Tuhan, hanya percaya pada Tuhan, maka makhluk-makhluk yang lain. Contoh, kanser dalam badan. Kanser dalam badan akan patuh perintah Tuhan. COVID-19 akan patuh perintah Tuhan. Dan jika Allah berkehendak penyakit itu hilang, dia hilang. Tapi jika Allah berkehendak penyakit itu stay, kita masih tetap redha pada ketentuan Tuhan. Penyakit tu apa pun jadi pada penyakit tu, makin teruk ke kita, makin sakit ke kita, meninggal ke kita, tapi hati kita sudah tetap pada bertuhan. So mana-mana keadaan pun kita dalam keadaan win-win situation. Tu bentuk yang perlu kita faham. Apapun penyakit yang datang, itu tetap makhluk Allah. Kalau kita tetap tidak baik dengan penyakit itu, seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Zakaria. Kan, sampai dia dah beruban, masih lagi tidak dikurniakan anak. Tapi yang penting hati kita itu bebas daripada penyakit yang boleh bawa kita ke neraka. Oh, itu lebih dahsyat. Berbanding kalau hati kita sakit, tapi hati kita murni, suci, tulus pada Allah. Sakit tu hanya level dunia.
dan dia tidak dibawa sampai ke akhirat. Itu lebih menguntungkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. So kita boleh teruskan untuk ayat 63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Allah sebut tu'adun dalam fi'il mudhari', sentiasa diingatkan, sentiasa dijanjikan. Tu'adun fi'il mudhari' continuous. Allah ingatkan tentang jahannam, Allah ingatkan tentang jahannam. Dan bila baca macam ni tentang jahannam ini, saya teringat surah Mulk. Surah Mulk ayat yang ke sebab ada satu grup lagi saya kongsi tentang surah Mulk. Ayat yang ke apa nama, ulqiya tu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pengakuan ahli neraka sa'ir. Mereka mengaku bahawa kalau kami dengar dan kami berfikir. Bukan dan. Kalau kami dengar atau kami berfikir. Naqil. Dalam surah Yasin Allah kata afala taqilun. Penyesalan bagi ashabus sa'ir adalah lau kunna nasma' au naqil. Kalaulah kami dengar atau at least kami berfikir. So di sini hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang dijanjikan. So kerana tidak berfikir, Allah kata ni neraka. Ustaz, So yes. maknanya pada ayat yang ayat ke-62 tu, ta'khilun tu, ayat seterusnya yang ke-63 tu lah kan, ancaman Allah bagi tapi kita tak berfikir pada ancaman tu kan. Balasan dia jahannam lah. Betul. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kerana kita gagal untuk memfungsikan hati, mencetus kepada daya pemikiran, maka Allah sediakan jahannam. Ini jahannam. Ini yang dijanjikan. Kerana kesan daripada kita berfikir, selepas kita berfikir, kita akan bertindak. Apa tindakan kita? Kalau tindakan syirik, itu sebab cara kita berfikir itulah. Kalau kita bertindak selari dengan proses jalan kehambaan, itu kerana kita berfikir. Tak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita berfikir terdahulu. Dan tak mungkin kita berfikir kalau kita tak dengar input. Itu yang dikata lau kunna nasma', kalaulah kami dengar atau kami berfikir. Dia kena ada input dulu. Apa input yang kita ada untuk kita berfikir? Kalau kita dengar tu Quran dan input kita Quran dan kita faham Quran, cara kita berfikir selari dengan apa yang Quran mulkan, apa yang Quran bentuk. Gitu. So, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Perkataan jahannam bukannya bahasa Arab. Perkataan jahannam adalah kata nama khas yang diberikan kepada neraka. Ia berasal dari kalimah Parsi Jahannam yang bermaksud tempat siksaan atau torture chamber. Allah ambil bahasa Parsi, letakkan dalam Quran. Jahannam. Kata asalnya Jahnam. Dapat dekat orang Kedah, itu jadi bahasa biasa. Jahannam. Tu. So Jahnam ni daripada bahasa Parsi.
Maksudnya tempat siksaan. Okey. Apa nama? Kalau ikut mazhab Hambali, tidak solat dikira keluar Islam. Syafi'i pula kata, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata, orang yang tak solat hendaklah dibunuh. Itu baru level tak solat, tidak sembah. Bayangkan kalau dia declare dia bukan hamba Tuhan, buat syirik. Syirik ni mempersekutukan Tuhan. Maksudnya dia declare pada Tuhan, aku bukan hamba-Mu, aku adalah hamba yang lain. So kita tak tahu bentuk siksaan bagi orang yang berani melakukan perbuatan syirik tanpa bertaubat. Tak solat, hukum yang dikenakan di dunia bunuh. Bagi mazhab Syafi'i. Hukum akhirat tak tahu tu. Itu tak solat. Tapi yang syirik, orang tak solat, dia masih kekal Islam. Tapi mazhab Hambali kata terkeluar dari Islam. Syafi'i belum sampai tahap tu. Tapi bayangkan orang yang melakukan syirik. So kita tak tahu bentuk macam mana. Allah kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dijanjikan kepada kamu. So next ayat 64 kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Apa yang berlaku dekat dalam jahannam tu? Allah mulakan dengan rasalah bakaran. Islauha al-yaum. Al-yaum seterusnya. Tadi al-yaum ke atas, ini al-yaum seterusnya. Hari ini. Bima kuntum takfurun. So, peringatan yang kelima ini adalah peringatan kepada orang yang tak nak ambil peringatan. So, bentuknya tu keras. Bentuknya tu dilihat kasar sebab orang ni dah diberi peringatan tapi tak nak ambil peringatan. So dekat hujung surah Yasin ni dia agak keras, firm dan menggerunkan supaya dia menjadi peringatan yang bertubi-tubi sebelum wa ilaihi turja'un, ayat last tu, sebelum kita benar-benar kembali, baik diingatkan, baik dipukul, baik dijentik supaya benar-benar beringat sebelum kembali. Sebab bila dah kembali, there is no second chance. There is no second chance. Sama macam kita lah, nak ambil periksa, study last minute. Terpaksa bersengkang mata, kalau boleh disediakan kopi-kopi kau-kau punya. Kalau boleh cubit-cubit biar kekal berjaga sebelum masuk Dewan Periksa. Lepas Dewan Periksa kau nak tidur, tidurlah. Analogi ni lebih kurang macam tu lah. Atau nak siapkan ucapan PM sebelum bentang bajet. Yang paling teruk siapa? Semua pegawai-pegawai keuangan di setiap agensi. Nak siapkan report, hantar pada MOF. Pekerja MOF tu dalam tempoh sebulan tu, start daripada bulan ni, memang sangat bertungkus lumus untuk sediakan pembentangan bajet. Lepas bentang bajet kau nak cuti lah. Tapi sebelum itu, semua kau COVID tak COVID kau datang. Lebih kurang macam tu. So, bentuk peringatan terakhir ni kita akan lalui ayat-ayat yang keras dan kasar. Tapi kita baca surah Yasin tak rasa macam tu kan? Kita baca macam dah nak ujung ni, kejap lagi makan. So, apa pun moga-moga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ayat-ayat yang di hujung ni, dan Allah make ease
ringankan dalam pada kita nak beramal dan memahami ayat-ayat seterusnya. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada Kak Syida. Ustaz, seperti biasa Ustaz, memang kata kenapa Ustaz sebab benda ni surah ni kan jadi amalan kan, ada peringatan dia step by step dari 1 sampai 1 dan kelima kan. Apakah peringatan-peringatan itu menggetarkan jiwa kita kan bila kita surah Yasin ni kan. How tu macam Nisha cakap, dia baca dengan bangga pula tu. Dah hafal satu lagi, lepas tu dia makan-makan. Bila dah selesai, oh jom kita pergi makan. Makanan dari di meja. Tapi sebenarnya kan, ya Allah Ustaz, Kak Syida rasa macam tak nak cakap apa sebab kita masa tu kita baca, ada peringatan bagi kat kita tapi kita boleh happy-happy lagi lepas tu boleh baca Yasin tu Ustaz kan. Tanpa ta'qilun tu lah kan Ustaz. Memang selama ni kita maknanya tolonglah bila baca surah Yasin tu kena ingat kataan ta'qilun tu kan. Apa yang nak sampai pada ta'qilun tu daripada ayat ni kan. Lepas tu Wamtazu tu kan, semua berita gembira tu, berita-berita yang Allah bagi kita sampaikan. Subhanallah Ustaz, tak cakna Ustaz. Tak cakna, tak tahu langsung. Kak Syida tak tahu lah pada sahabat-sahabat yang lain. Dia baca Yasin tu mungkin dah ada kata Rabu sebelum tempat-tempat lain kan. Tapi subhanallah, Masya Allah kan, Alhamdulillah Allah izinkan kita tadabbur kan, walaupun kata mungkin ada tidak kesempurnaan di ruang lingkup yang lain-lain, tapi kan di sinilah poin dekat kita untuk beramal surah Yasin tu dengan kata lebih pemahaman tu, nak jadikan surah yang ta'qilun. Di akhirat nanti Allah akan tanya kita ta'qilun tu, adakah kamu tidak mengambil peringatan daripada surah-surah yang kamu baca tu? Di mana kamu sebenarnya? Saya cakap, sahabat-sahabat semua, sekiranya ada persoalan, silakan. Kak Syida tengah tertafakur sekejap Ustaz. Dan surah-surah ni lah kan. Kan sahabat, kuat-kuat ada nak bertanya dengan Ustaz ke apa ke kan, penambahan ke apa kan, pada ayat ke-59 ni. Maksud Ustaz, yang ayat ke-64 tu nanti, masih lagi ada peringatan kelima kah? Ya, peringatan kelima ni sampai ke ujung. Oh, sampai ke akhirnya lah, sampai ke akhir. Ayat dia. Dan ayat-ayat selepas ini dia kalau kita tengok 64, 65 tentang ditutup mulut, tangan pula jadi saksi. Yang itu tu nanti dia ada bagaimana kita nak memahami kronologi perjalanan tu. Allah bagi tahu ini neraka, korang rasakan bakaran, waktu itu mulut dikunci, tangan jadi saksi. Mulut dikunci, tangan jadi saksi berlaku bukannya di hadapan Allah waktu dibentangkan buku, waktu timbang. Ini dah masuk neraka. Allahu Akbar. Dah masuk neraka, mulut dikunci. Kenapa? Mulut dia akan cuba defend. Aku tak salah, aku betul. Tak, tangan keluar jadi saksi. Kau memang buat macam ni, kau memang layak diseksa. Kan Allah kata 64 tu rasalah kamu bakaran pada hari ini. 65 pada waktu itu kami kunci mulut mereka. Tangan mereka bagi tahu kami tentang kesalahan. Kaki jadi saksi. Ya, tak ada peluang lagi dah untuk defend diri sendiri Ustaz ni. Tak ada peluang. Tak ada. Ustaz cakap lah penyesalan yang terbesar sekali adalah penyesalan kita dalam segi masuk neraka Ustaz ya. Dan kalau dibakal patut ditanya kau dapat amalan la ilaha illallah 1000 kali ni kau dapat dari mana? Nak jawab apa? Untuk guru aja. Nak jawab apa tu? Aduh. Waktu ni mulut masih boleh jawab, boleh buat video YouTube. Kalau nak bercakap dan Allah kunci. Dan sebenarnya ayat ni dia memberikan kita satu kesan psikologi yang besar. Allah boleh saja matikan kunci mulut kita sekarang sehingga kita tak mampu nak bagi jawapan apa-apa. Terdiam bungkam. Allah boleh dia buat macam tu. Tapi sementara Allah tidak kuat kuasakan, tidak force kita untuk buat, tolong jagalah. Tolong jagalah diri. Tapi ini kerana ego, kerana nak menang, kerana nak semua nak, maka mulut dia akan keluar perkara yang
tangan dan kaki dia pun tak setuju. Macam mana kita boleh buat sesuatu yang bila kita cakap, tangan dan kaki kita pun tak setuju? Allahu Akbar. Bukan orang dekat keliling tak setuju ni. Tangan dan kaki kita pun tak setuju. Macam mana dia boleh kata, Qul huwa tu Muhammad. Tangan dan kaki dia pun tak setuju. Ustaz, susah sebenarnya sebab masyarakat awam ni dia percaya sangat bila orang tu ada title Ustaz, dia pakai personality dia tu nampak sangat-sangat macam itulah, macam baik sangat. Jadi susah nak betulkan faham masyarakat bila kita cakap apa-apa dia orang akan label lah macam tu kan. Tu sebab tu macam Kak Liza akan pilih diam je lah dan terus barakallah bikum je lah kat dia orang, nak cakap apa dah tak berani sebab nanti jadi satu isu permusuhan pula. Betul. Diam je lah. Sedangkan kita dah belajar, bila kita belajar tu kita faham keadaan tu sebenarnya maksud dia apa semua. Dan satu lagi yang Kak tengok, yang dok bagi ajaran ribu-ribu zikir ni, dia pun ni macam mengajak orang tu dengan bagi tahu fadilat yang besar. Jadi orang awam yang biasa yang macam tak ada yang belum ada ilmu, yang tak sampai lagi ilmu tu pada dia orang akan cuba buatlah sebab nak dapat ganjaran tu. Yang tu sebenarnya dia orang tak nak faham Al-Quran dahulu. Melainkan bila kita mula faham Al-Quran, baru kita akan terus kepada sunnah. Sebenarnya macam itu daripada pengalaman Kak sendirilah, sebab Kak dulu pun pernah ikut batiniah ni. Jadi bila kita dah nampak Al-Quran, bila kita start tadabbur, kita akan nampak benda apa yang salah kita buat tu. Ya. Tadabbur lah. Ada ayat mana ya? Nanti saya cari. Ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ke hadis qudsi, yang Allah punya murka pada orang yang suka buat bid'ah. Allah suruh orang yang pengikut ni, engkau pergi tuntut dengan orang yang menjanjikan yang bukan-bukan. Pergi tuntut dengan orang. Kan? Buat satu kali konon fadilatnya begini, Allah suruh kita pergi tuntut dengan tok guru tu apa yang dia janjikan. Berani buat macam tu? Kita nak bagi amal kan. Okey Kak Syida, baca la ilaha illallah 13,000 kali, nanti akan dapat begini, akan dapat kekayaan. Di akhirat, Allah suruh pengikut ni kau pergi tuntut dengan tuan guru kau tu, fadilat apa yang dijanjikan. Dah kita nak bagi apa? Saya lupa ayat Quran mana, hadis qudsi kot yang sebut macam tu. Tapi ada juga ayat Quran Ustaz kan, dalam surah Al-Isra dia ada kata, kalau tak silap saya ada ayat 36, dia kata janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Yes. Kalau tak silap saya, sebab nanti telinga pendengaran semua tu akan Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Ada? Ya. Semua akan ditanya. So macam mana Ustaz kita nak bezakan, ada tak guideline supaya kita ni tak terikut kepada, yelah sebab sekarang ni macam Ustaz tahu kan, kita ada kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu di FB, IG, merata-rata di YouTube kan. Jadi macam mana kita nak identify which one is the correct one, mana satu yang patut kita ikut. Sebab kadang-kadang kita nampak orang tu macam so religious, so pious, tapi sebenarnya dia ada side. Macam tadilah rupanya dia tarikat. Saya tak salahkan tarikat Ustaz, bukan jangan salah faham, tapi ada tarikat yang macam ni lah, yang memperbanyakkan amalan instead of memahami, instead of berfikir. Wallahualam Ustaz. Okey, apa yang saya selalu buat, bila dengar saya akan buat cross check. Tanya orang, terutamanya orang-orang yang kita selesa dan terbukti apa latar belakang pendidikan dia. Kalau KP Jakim tu, dia suruh kami ni, pegawai-pegawai Jakim ni, untuk bergaul dengan orang yang pakar bidang. Katalah perbincangan tu, masalah tu tentang qiraat. So tolong cari pensyarah-pensyarah universiti yang mereka pernah bergelumang dan ada ilmu tentang tarikat, ataupun masalah berkaitan dengan perundangan.
tolong berkawan dengan AG, orang-orang daripada AG Chambers ataupun daripada Jabatan Kehakiman Syar'i yang mahir dalam bidang itu. So, kalau ustaz itu keluarkan tentang ibadah, so tolong cari mereka-mereka yang dalam bidang fikah. Orang-orang yang mahir dalam bidang fikah, tanyakan dia tentang sumber ibadah-ibadah sekian. Sebab ibadah ini, dia dalam ruang lingkup fikah. Fiqh. Kalau berkaitan dengan akidah, Allah di mana, kedudukan dia di mana, di atas ke, di mana-mana ke, itu perbincangan tentang akidah tu, tolong cari orang yang latar belakang pendidikan dia usuluddin. Saya selalu rujuk kepada profesor ataupun doktor di pusat pengajian tinggi yang pakar dalam bidang itu. Tanyakan terus pada mereka, rujuk terus pada mereka. Dr. Suki misal kata, berkaitan dengan tafsir Quran. Saya baru dapat buku eksklusif daripada dia. Manusia Akhir Zaman. So selama ni kita dengar cerita hadis tentang akhir zaman, Dr. Suki keluarkan. Alamak, tak nampak. Sekejap. Saya off virtual background. Dr. Suki keluarkan buku yang macam ni. Alamak. Sekejap, macam mana tu? Macam mana? Oh, Mira. Manusia Akhir Zaman. Baru fresh from oven. Selalu kita dengar cerita hadis akhir zaman dan orang tu ulas begini dan begini. Dan kita terus dapatkan daripada pakar bidang tu. Saya cuma menyampaikan, saya bukan pakar bidang. So kalau nak tahu tentang tadabbur, baik Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dia pakar dalam bidang. So mereka-mereka inilah yang menjadi input kepada kita untuk berfikir. Mereka ni menjadi input kepada kita untuk berfikir. Kita ada maklumat, kita ada tempat rujuk, lantas dua maklumat yang kita dapat ni membuatkan kita boleh buat keputusan, berfikir untuk buat keputusan. Sama ada kita nak terus buat apa yang disarankan atau kita tawakuf. Tawakuf maksudnya apa? Berhenti. So kalau bab tarikat ni, saya waktu belajar dekat UKM dulu, saya pergi pensyarah, dia kata apa yang Nabi tawarkan adalah sirat. Apa yang Allah dan Nabi tawarkan adalah sirat. Tapi tak semua orang nak ikut highway. Ada orang yang cenderung untuk menggandakan, nak buat jalan sendiri. Tu yang sebut tarik tu Ustaz kan? Yes, tarik. Ada yang nak buat jalan sendiri. Tu tarik lah tu, jalan sendiri selain daripada highway yang sedia ada. Dan usaha orang ini buat jalan sendiri dah tentu melalui cabaran-cabaran tertentu. Yelah, dah ada highway, dia nak buat jalan kampung, dia perlu menebas. Dan ada kalanya jalan itu memang sampai ke destinasi. Dan biasanya pioneer kepada jalan ini sampai. Yang jadi masalah adalah orang yang ikut kat belakang. Yang dia tak tahu pun jalan menuju ke mana. Kita kalau ikut jalan kampung, siapa yang selamat sampai ke jalan shortcut? Siapa yang selamat sampai? Orang yang mula-mula buat jalan shortcut tu. Orang yang kemudian ikut jalan shortcut tu boleh jadi sampai, kalau dia ikut apa yang dibuat oleh pioneer jalan tu, boleh jadi tak sampai. So, bukan masalah tarikat tu. Masalah orang yang bawa. Sebab tu selama ini JAKIM tidak pernah memberikan blanket approval
kepada mana-mana grup tarikat dalam negara. JAKIM tidak pernah beri blanket approval dalam erti kata, okey, tarikat ini boleh dipercayai, boleh diikut. Tak, JAKIM tak pernah beri. Sebab tarikat bergantung, sangat bergantung kepada siapa nakhoda dia, siapa yang bawa. Kalau yang bawa dia ke laut, kelasi dia akan ke laut. Dan kalau dahulu kita ada banyak nama-nama tarikat Qadariyah, kemudian ada Naqsabandiyah dan ada banyak lagi. Dan khalifah yang bawa itu yang menentukan tarikat itu valid, betul atau tak betul. Macam kes Kulhuwa tu, apa JAKIM boleh buat? Setakat ini ada dah kot diorang ambil tindakan, cuma masih dalam bentuk kajian lagi. Nanti saya akan rujuk kepada UKK. Ada sesuatu tak yang mereka boleh keluarkan. Tapi biasanya perbincangan macam ini bila ada dua pihak bertembung semacam tu dan jawapannya sudah jelas, maksudnya majoriti ulama tafsir ada pendapat tersendiri, JAKIM selalunya akan memihak kepada majoriti ulama tafsir itulah. Dan penafsiran yang cuba dibawa oleh ustaz yang itu tu, dia bawa pendapat terpencil daripada Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi itu dia line tasawuf. Dan orang-orang tasawuf ni tak tahulah, kadang cara diorang menanggapi ayat-ayat Quran ini berbeza dengan cara kita faham. Itu yang dapat pendapat-pendapat yang pelik, pendapat-pendapat yang pelik tu. Tapi nanti saya get back tentang apa yang JAKIM dah buat tentang kes Kulhuwa tu. Kalau perlu dipanggil, then kita sarankan untuk dipanggil lah ke pejabat mufti misal kata. Itu antara tindakan-tindakan yang perlu. Dan kalau perlu pihak yang berkaitan tu tampil untuk buat permohonan maaf, itu lebih wajar. Tapi tengok kepada track record Empunya Diri itu, setakat ni dia tak pernah lagi mengaku yang dia salah dan dia perlu minta maaf. Sebab bagi dia ada dalam kitab. Bagi dia ada dalam kitab. So kalau itu jawapan dia ada dalam kitab, kita juga boleh jawab. Tafsir Qurtubi itu pun sangat banyak tulisan dia. Dan dia sendiri dalam prakata dia, saya masukkan semua benda dan terpulang pada orang kemudian untuk menapisnya. Betul ada dalam kitab, belum tentu apa yang ada dalam kitab tu merupakan itu pendapat penulis kitab. Boleh jadi didatangkan pendapat itu nak menunjukkan adanya cara berfikir begini. So baca kitab itu bukan hanya baca peringgan itu, tapi kena baca juga prakata. Maksudnya apa? Penulis kitab tafsir ni boleh jadi apa yang ditulis bukan pendapat dia, bukan apa yang dia pegang, tapi dia bawakan contoh. Dalam masyarakat zaman aku ni, ada orang berfikir macam ni. Gitu. Tapi kita tengok, oh ini dia tulis begini, oh inilah pendapat dia. Lah, kita tak baca habis, baca sekerat-sekerat. Lepas tu claim itu pendapat orang tu. Afala ta'qilun? Itulah Ustaz, keyword kita pagi hari ni afala ta'qilun lah Ustaz. Bila baca Quran kan kita kena ada afala ta'qilun. Tengok sahabat-sahabat semua kan bila baca je, bila jumpa ayat afala ta'qilun, itulah perintah Allah untuk kita berfikir apa yang kita baca ayat sebelum dan selepas surah kita baca semua tu Ustaz kan. Lepas tu betapa besarnya Allah nak sampaikan dekat kita tapi kita tak faham. Kan orang lain lah kat Syidah lah kan baca afala ta'qilun tu macam angin lalu je, air lalu je kan, tak pernah until now we dapat penjelasan apa tindakan kita selepas ini kan. So alhamdulillah sahabat-sahabat semua pagi ni berharap
surah Yasin yang kita amalkan tu kan boleh bantu kita di sana, nanti bukan sekadar mendapat 10 pahala, ganjaran 10 pahala semutak, tapi kefahaman kita tu melalui afala ta'qilun tu. Afala ta'qilun, dhalalim mubin kan, dah tahu syaitan tu musuh yang nyata, tapi kita kita masih lagi sampai kat mubin, kita berdoa apa semua kan, boleh hentikanlah amalan tersebut kan, sebab kita dah tahu, kita dah faham dah semua kan benda tu kan. Satu lagi pada ayat 99 ni yang menggerunkan kan, itulah saat perpisahan kita antara kita orang beriman pun, tapi dia ada penapisan kan, kat situlah ayat tu menerangkan kita akan pisah dengan orang beriman yang berdosa kan. So insyaAllah bila kita baca surah Yasin, sahabat-sahabat semua cuba caknakan pada ayat 29 tu, adakah kita termasuk di dalam golongan yang dicakapkan dalam ayat ke-59 tu. InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas pencarian ilmu pagi ni, walaupun lewat kami tunggu juga tadi. InsyaAllah alhamdulillah inilah natijah daripada kami bersabar Ustaz. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan masa pukul 12. Kita boleh ke dapur. Kita boleh siap-siap lunch ataupun apa-apa saja tindakan seterusnya. So insyaAllah Ustaz, kalau boleh nanti Ustaz tolong sharekan buku tu nanti dengan Kak Syida. Kita boleh share dengan sahabat-sahabat kat grup nanti Buku Ustaz Suki tu Ustaz tolong sharekan nanti insyaAllah. So, kita jumpa lagi Ustaz pada minggu depan pada ayat seterusnya, ayat ke-64. InsyaAllah kita akan buat revision sikit-sikit sepatutnya apa yang kita kena buat. Tindakan kita setelah kita afala ta'qilun insyaAllah. So sahabat-sahabat semua, jazakumullah khairan katsiran atas keadaan hari ini. Mudah-mudahan tak sampaikan tu dekatlah pada kita, tak banyakkan sikit jadilah untuk tanda kita pernah tadabbur, kita pernah hidup bersama-sama sama-sama syurga kat sana nanti, dan beri saksilah kita yang kita pernah belajar surah Yasin untuk mantap, bukan dekat baca beramai-ramai tapi senang untuk mantap kefahaman kita. Afala ta'qilun. So insyaAllah sahabat-sahabat semua, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Jazakumullah khairan katsiran. So kita endkan sesi pagi kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Jazakumullahu khair Ustaz, Kak Syida semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua. Sudah jumpa lagi. Mia pada sini ya Kak Mia. Lagi sahabat-sahabat semua insyaAllah ya, kita jumpa untuk sesi pagi esok untuk random pula insyaAllah ya. So insyaAllah kita jumpa lagi ya. Saya endkan sesi pagi ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.